Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa zurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'i wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Maka Sayyiduna Uthman maka Sayyiduna Ali atas tertib khilafah mereka itu. Baik. Alhamdulillah, sambung lagi muzakarah kita Faridatul Faraidi fi ilmil aqaidi karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani. Kita masih lagi pada berjaga afdal, tertib afdaliyah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sahabat Nabi ini semuanya lebih belakang. Itu semuanya sahabat Nabi itu afdal belakang. Tapi mereka itu ada martabat yang berlebih kurang antara sahabat-sahabat itu sendiri. Maka afdal itu daripada sahabatnya ialah Sayyidina Abu Bakrin, maka Sayyidina Umar. Hari ini sambung laginya maka Sayyiduna Uthman. Baik, namanya Sayyidina Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Al-Qurashi. Jadi Uthman bin Affan ni masih lagi daripada bangsa Quraisy, tapi daripada kabilah Bani Umayyah. Itu bukan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, tidaklah. Jadi kemudian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu khilafah nubuwah
ataupun kita lebih kenal dengan Khulafa Ar-Rasyidin ni, para pengganti Nabi SAW yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala ni, semuanya bangsa Quraisy. Tetapi Bani Umayyah. Semuanya bangsa Quraisy, tapi beza-beza pada kabilah. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, hari itu kita sebut dah Bani Tamim. Kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu Bani Adi. Kemudian Sayyidina Uthman bin Affan ni ialah Bani Umayyah. Dan kemudiannya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan lah yang memulakan dinasti mamlakah, dinasti monarki di dalam Islam daripada kekeluargaan Bani Umayyah yang lebih dikenali dengan khalifah ataupun khilafah Bani Umayyah atau Umayyah gitu. Apa Umayyah atau Umayyah. Kemudiannya Bani Abbasiyah. Kemudian Bani Ayyubiyah ataupun sebelum itunya Fatimiyah, itu Syiah. Setelah itu diganti dengan Bani Ayyubiyah. Kemudian Mamlakah Saljuk dan sebagainya hinggalah kepada Mamlakah Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah. Baik. Sayyidina Uthman bin Affan ni ialah menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menantu dengan 2 orang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga digelarkan Uthman bin Affan ni Dzunuraini, yang mempunyai 2 cahaya. Kerana apa? Kerana dia menikah dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafat seorang, kemudian menikah pula. Jadi 2 sebelum ni Abu Bakar dengan Umar itu mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Uthman bin Affan ni ialah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara khalifah yang paling lama mereka, Sayyidina Uthman bin Affan. Itu dah 11 tahun, 11 bulan, 9 hari. Jadi kalau hak sebelum tu nya Abu Bakar As-Siddiq tak lama, 2 tahun, 3 bulan, 10 hari. Sayyidina Umar bin Al-Khattab lama sikit, 10 tahun, 6 bulan, 8 hari. Dan di zaman Sayyidina Umar itu kita cerita dah, zaman Sayyidina Umar lah kali pertamanya Islam ni membuka Palestin. Itu. Jadi orang Arab masuk ke Palestin ni ialah pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau di zaman Nabi Musa, Nabi Daud duk perang dengan bangsa Filistin tu, itu bukan orang Arab. Jangan buat tukar jangan. Yang kata perang lama dah Bani Israel dengan Filistin ni. Itu bukan orang Arab Palestin sekarang ni, bukan. Itu Filistin tu orang Eropah. Jabbarin dalam Quran sebut. Kaum yang menjajah, Jabbarin. Kemudiannya Allah Ta'ala suruh Bani Israel ni serang kaum penjajah di Palestin, iaitu bangsa Filistin. Tetapi memang puak-puak Bani Israel ni sejak di zaman Nabi Musa lagi itu penakut hangit dah. Dia kata kepada Nabi Musa, "Idhhab anta wa rabbuka." Mugilah hai Musa dengan Tuhanmu. Kami duduk tunggu. Nahnu qa'idin, kami duduk tunggu sini, cukuplah kami duduk sini. Tu. Jak di zaman Nabi Musa alaihissalam lagi, puak Bani Israel ini memang penakut apa. Karena mereka tu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tapi penyakit itu boleh kau kita learn. Orang Islam ni asalnya hubbul akhirah wa karahiyatud dunya. Cinta pada hijab akhirat. Benci semata-mata keuntungan dunia. Tapi tak terbaliklah, kita pun boleh penyakit tu menyebabkan Tuhannya naza'allahu min suduri aduwikum al-mahabatakum. Telah Tuhan cabut daripada dada-dada musuh kamu akan haibah kamu. Artinya kita tu sudah tidak dipandang haibah.
Kita boikot lah berapa pun. Netanyahu tu tidak urut kening, ngeluh kerana kita boikot McDonald dak. Kita boikot McDonald. Netanyahu tak urut kening ni. Oh, nyanya sudah dah lah orang Malaysia boikot dah McDonald lah dak. Muhammad dah. Kita boikot lah berapa pun bagian Israel ni. Netanyahu ni tidak akan urut kening ni. Sudah dah lah. Dak. Hak kening tu hak nama Pak Allah, Somad, Khalid, Zaid, hak duk kerja situ tu. Hak kening. Maka sebab tu mufti-mufti kita pun tak berani nak keluar petua boikot ni. Kalau orang tanya ke mana ustaz boikot? Jadi kembali kepada diri masing-masing. Kalau kita nak boikot, kalau kita tak mau boikot kan, nak macam mana? Jangan kita kata orang tak boikot tu tengok Zionis Melayu duduk di McDonald. Yang itu ada buat video gitu. Laju dia dah. Laju berdoa tu. Mufti ahli majlis fatwa pun tak berani kerana al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwuri. Hukum atas sesuatu tu mesti gambaran sesuatu masalah tersebut kena penuh. Nak tahu mana mudarat, hak mana lebih berat mudarat, kena ambil akhafud dararain, yang terlebih ringan mudarat dan sebagainya. Jadi orang Islam duk perang di Gaza tu, kita duk perang sama kita duk bagi tunjuk paling Palestin sekali di Malaysia ada ni. Tak kena tu. Jadi kalau nak boikot. Ada pun orang hak tidak boikot tu, kita tak usah duk kata bergapo lah. Kerana fatwa pun tak ada lagi. Petua pun tak ada lagi daripada autoriti agama. Kita hormat. Jangan kita lebih pada mufti pula. Kerana duli yang Maha Mulia Tuhan ku tak bayar gaji kita untuk jadi mufti. Kau guna? Kau ada? Jadi mufti pasal apa? Haram berlaku ni. Popok Zionis berlaku ni. Dia duk pakai iPhone pun Yahudi lah ni. Lepas tu segenap benda Yahudi. Tinggal spend duit saja lagi. Tu jadi kalau tanya boleh boikot dalam mana? Hak kita boleh boikot, kita boikot. Kalau orang tak boleh nak boikot, biarlah, jangan duk kata bergapo. Karenanya bukan di situ kekuatan agama ni Tuhan kembali. Kekuatan Islam ni Tuhan kembali apabila kita ni dicabut oleh Allah Ta'ala penyakit al-wahan tadi. Hubbud dunia wa karahiyatul maut tu Tuhan cabut. Mana? Hubbul akhirah wa karahiyatud dunia. Terbalik tu. Cinta ke akhirat dan benci orang panggil semata-mata wak khija ni untuk keuntungan dunia semata-mata dak. Kalau cabut ada penyakit tu hebat baliklah kita. Nak cabut wano ustaz sendiri pun mengajar hubbud dunia. Salah raut ni pergi tak mari dah. Siapa 150 tak orang 300 dolar. Tak mari dah. Pengerusi surat telefon tak akak dah, sakit perut. Sakit perut, sakit dada, sakit kepala, apa? Nipis salah raut. Kalau untuk ustaz sendiri pun hubbud dunia. Lepas tu lagu mana nak agak orang lain dah. Lepas tu cakap duk takbir lah kita, cakap duk boikot lah. Jadi kalau tanya apa boikot ni, bagus. Kita boikot bagus, tapi jangan duk kata orang tak boikot gapo tu Zionis. Lu balas sama kita pula. Hebat guano Islam, gitulah. Fitnah ni senantiasa berlaku. Zaman Sayyidina Uthman sendiri ni pun fitnah kuat ni. Zaman Sayyidina Uthman bin Affan ni fitnah yang sangat kuat. 11 tahun berapa tahun ni? 11 tahun lebih. 11 tahun 9 bulan Sayyidina Uthman berita. Mula popok kafir ni, popok munafik ni, popok Abdullah bin Sabah ni, lagu mana cara nak putus kerajaan Sayyidina Uthman ni. Akhirnya ditimbulkan fitnah. Jadi Sayyidina Uthman bin Affan ni mati juga seperti Sayyidina Umar, dibunuh oleh buruh, oleh pemberontak. Kalau Sayyidina Umar tidak dibunuh oleh buruh, oleh kafir, Majusi, Abu Lu'lu'ah al-Majusi tu. Tengah duk semayang.
Tapi kalau Sayyidina Uthman ni berjaya Abdullah bin Sabah ni hasut orang Islam ni, hatta anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq Muhammad bin Abu Bakar tu awalnya terpengaruh. Tu hingga masuk ceroboh oleh Sayyidina rumah Sayyidina Uthman tu nak bunuh Sayyidina Uthman. Tapi oleh kerana Sayyidina Uthman ni rapat dengan ayah, sahabat rapat ayah dia. Sayyidina Uthman kata, kalau abahmu tengok mu kerja lagu ni ke mana perasaan dia? Tak jadi dia. Tetap bedai kelik kubik. Dia tak percaya, kata Sayyidina Uthman lah atas surat kepada gubernur Mesir tu supaya apabila dia sapa ke Mesir, bunuh Muhammad bin Abu Bakar. Karena tak ada pasal-pasal kena bunuh. Di surat tu surat palsu. Gitulah kita pun zaman ni pun begitu juga. Bila runtuh kerajaan Uthmaniyah, Sultan Abdul Hamid As-Sani itu diguling. Karena siapa? Karena nang bodoh kau Pak Kapit tak. Pak Kapit berjanji dengan Pok Tuk Gubernur Arak ni, Syarif Hussein gapo ramal lah, Pok Tuk Gubernur Arak ni. Dia kata orang tanah Arab untuk orang Arab. Siapa orang Ajam, orang Turki, orang Ajam nak merintah orang Arab. Maka sabit tu daerah Arab, negara nation dia tu kalau tengok lebih kurang sama. Daerah Palestin ni, Palestin ni. Dah kena tukar dengan bedah dari Algeria buat. nak sokong Palestin orang dari Algeria. Macam-macam ni. Nengok lebih kurang sama. Kerana hak mereka dia tu pun orang kafir juga. Asal nak memberontak kepada Khalifah Uthmaniyah, Sultan As-Sani Abdul Hamid As-Sani. Itu dah. Kenapa? Kerana Sultan Abdul Hamid As-Sani ni tidak akan jual walau seci pun tanah Palestin. Seci. Tapi orang Yahudi boleh hidup. Tak ada apa. Pencetus gerakan Zionis, apa nama ni? Tornado Hazel ke berapa nanti apa nama dia? Janggu panjang tu kan? Abah dia sendiri tu orang Yahudi yang menentang pemikiran anak dia tu. Dialah pencetus Zionis ni, pencetus Suhyuniyah. Nak mendirikan negara Harai Israel ni. Itu dah. Jadi apabila berjaya jatuh Khalifah Uthmaniyah, beru-berunya bahagi waspada sendiri ke apa semua. Kena tipu begitu kau kabeh. Relax lah. Sebab tu kalau kamu tengok video-video budak-budak kita kena bom, rumah hancur gapo, budak-budak syahid amal. Mari cerita sama kalau Sultan Abdul Hamid As-Sani ada lagi lah ni. Jadi dah benda ni. Dah. Tentu-tentu dah. Jangan kau kata Sayyidina Umar tu kalau muslimah seorang kena tapah habis bala tentera nyakut gi. Izzah li'izzatil Islam wal muslim. Kemuliaan Islam dan orang Islam dijaga. Tak usahlah kalau Sayyidina Umar tu jauh sangat nah kitanya khulafa ar-rasyidin. Kalau Sultan Abdul Hamid As-Sani ada ni. Orang muslimah kena terajar tak ada boleh kena sepak terajar pula. Rasa-rasa Sultan Abdul Hamid As-Sani sanggup tengok be. Jual seci pun tak. Tapi ketika zaman dia tu orang Islam sendiri benci ke Sultan. Tuduh macam-macam. Fitnah macam-macam. Bila jatuh beru, hancur berada Uthmaniyah, barulah khabar. Hilang bapak dah kita kan. Itu lagu tu. Hilang bapak lah. Itu dah. Memang gitulah. Sunnatullah tu buat. Zaman Sayyidina Uthman lagi fitnah tu pemimpin kena. Tapi Sayyidina Uthman ni fitnah juga, berlaku fitnah. Siapa dibunuh tengah baca Quran dibunuh. Hari tu puasa tak bokok sebab malam tu yang mimpi dah. Mimpi apa? Rasulullah kata esok mu bokok dengan aku. Esok puasa mu bokok dengan aku. Kau sebab tu Sayyidina Uthman dia puasa hari dia tu syahid dibunuh oleh buruh pemberontak. Gitu dah. Jadi paling lama tu 11 tahun 9 bulan Sayyidina Uthman bin Affan mengatakan. Dan di zaman Sayyidina Uthman inilah cicing Rasulullah diwarisi daripada Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq kepada Umar. Sayyidina Uthman nya dia pakar di zaman dia ni jatuh dari telaga. Jatuh dari telaga tu habis bala tentera turun pergi cari. Tak berjumpa sampai ke sudah. Lepas daripada jatuh cicing Rasulullah tu berlakulah fitnah. Berlaku fitnah, tak habis-habis fitnah. Persoalan ni lah. Baru naik semula video Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi mati nak kata ke rakyat sendiri, nak bunuh rakyat sendiri. Baru naik pula Saddam Hussein punya video. Lagu tu lah. Macam mana? Kita orang Islam ni mudah dikucahnya. Kayak gitu. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a akalatu ala qas'abiha.
pasti mengerumuni oleh sekalian umat-umat yang nak merosakkan kamu ni, seperti mana Nabi kata bandingannya, bersungguh orang yang mengerumuni makanan pada talas. Orang nak makan tak ada, ikutlah makan berapa bubur dalam mulut asal makan ke gitu. Nak buh nasi gapo ikutlah nasi gapo dak. Perhati dak. Tengok molek dak. Tengok molek mana tempat kicohnya, mana budu, mana sambal, mana ikan ada tulis banyak ke dak, sungguh tengok tu sungguh. Tu kalau makan hum kita lepas hisap kala tu nah. Kalau makan buffet pun sungguh dak. Sungguh. Buka tengok dulu nasi gapo, nasi putih ke, nasi minyak ke, nasi ujar panas ke, ujar itik-itik ke, ujar lebak ke berapa. Nak buh tu tengok molek. Nah, lauk asal bubur gila, asal nasi aja dia. Nah. Sungguh tu maknanya bersungguhnya umat yang nak menghancurkan orang Islam ni, mengerumuni orang Islam. Min qillati yauma idzin nahnu ya Rasulullah. Karena kami sikit ketika itu ya Rasulullah. Wal antum katsirun, bahkan kalian tu banyak. Uthaun ka uthai fil bahr. Tapi seperti buih di laut. Pola buih di laut. Nah. Tu. Seperti buih di laut. Nah. Bapa naza'allahu min suduri aduwikum al-mahabatakum. Telah Tuhan cabut daripada dada-dada musuh kamu haibah kamu. Itu Tuhan telah cabut. Bapa? Karena Tuhan telah timpa penyakit dalam hati kita, tak kira alim jahil baik ke apa ke, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta pada dunia, yakni cinta hijau tu diutung pada dunia semata-mata, dah benci kalau hijau tu urusan mati. Itulah gitu dah. Dan tu je lemah tak ada apa-apa. Tu. Jadi kalau boikot McDonald pun perut penuh dengan hubbud dunia wa karahiyatul maut, tak ada hebat ke? Nah, tapi sungguh kita duk boikot dah lah ni. Nah, hamba pun tak boikot dah, tak gila McDonald ya. Boikot dah dia ni. Boikot sungguh, bukan order ku apa? Ku Grab okey. Boikot order ku Grab jadi. Boikot sungguh. Tapi duk tengok penatang Yahoo tak urut berkening tu. Nah, relax lagi duk bedel ke orang Islam sana. Nah. Boh ke hok tolong lacak serangan pun kena sailang gitu. Nah, mungkin kena sailang ke Amerika, ke Saudi ke apa. Nah, kita tengok. Tak ada arah lah. Paling kurangnya kita jangan tinggal berdoa pada saudara kita tu. Senjata terakhirnya ad-doa silahul mu'minin. Ad-doa mukhul ibadah. Ad-doa mazharul ubudiyah. Doa itu ialah senjata kita orang mukmin, doa itu otak kita bagi ibadat, dan doa itu ialah tempat nyata diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Macam lah ni fitnah pun gitu juga. Duk marah ke Mesir kan, duk marah ke Abdul Fattah Al-Sisi. Siapa ni tak buka? Sempadan ni. Tanya ke orang Palestin, Gaza ni. Nah, bagilah pelarian-pelarian ni masuk ke Mesir. Nak marah ke Sayyidi Rais Daulah Al-Musriyah Al-Arabiyah Jumhuriyah. Iyalah antara hak sekutu dengan Amerika ni selain Saudi, Mesir. Dari satu sudutnya, nampak macam awak zalim. Tapi kena ingat, kalau Mesir buka sepadan, orang panggil pelarian masuk ke Mesir, berarti dengan sendirinya kita tu sokong masuk dalam program apa panggil hijrah, panggil tajhir, menghijrah ke orang panggil orang Palestin ni mengusung ke Gaza. Nah, Gaza tu tempat lahir Imam kita Syafi'i tu. Nah, banyak ulama-ulamanya antara lain Imam Syafi'i sendiri, Amirul Mukminin fi hadis Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Nah, tu pula di Mesir Asqalan. Lagi hilang habisnya nama Asqalan ke apa tu? Ia ubah dari nama bahasa Ibrani. Nah, bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Nah, kalau kita make location type Palestin, buat lagi tak ada orang Palestin. Israel dah jadi nah. Israel dah hilang dah Palestin. Tu jahat. Nah. Maka sebab tu kalau orang tanya lagu mana kalau kita perang sana. Situ jihad sungguh. Jihad fi sabilillah. Nah, lepas tu kalau ada kerajaan Malaysia awak rekrut
Wa'iddu mastata'tum min quwwah. Wa rekrut bukan PLKN lah. PLKN pun ngamu ada dari sini. Rekrut nak pergi Palestin. Nak niat kita nak sertai. Kena ada dalam perut kita itu. Situ jihad semua tu. Tak ada nama pengganah melainkan penjajah tu pengganah. Kalau tanya Zionis itulah pengganah. Ada gerakan untuk lawan Zionis, lawan penjajah, itu ke pengganah. Orang kata Hamas ni pengganah. Saya tak sokong Hamas, saya sokong rakyat Palestin. Pelik cakap gitu. Apa Hamas tu Bangladesh tu? Keling mana Hamas? Kau kan? Hamas menyebabkan rakyat dia ada bom. Kalau tidak dibom pun memang dia akan halau secara halus. Itu cara dia. Maka sebab tu tak ada nama pengganah kalau memperjuangkan tanah air. Tak ada. Kenapa? Kerana man khana watanahu faqad khana dinahu. Siapa yang mengkhianati tanah air, dia khianati agama dia. Sebab apa? Li'anna hubbal watani juz'un minal iman. Kerana cintakan negara tu satu juzuk daripada iman. Bahkan orang khianat tanah air tu, dia khianat pada agama dia. Halal darah dia. Man khana watanahu faqad khana dinahu. Wa man khana dinahu halalu dammuhu. Siapa yang khianat tanah air, dia khianat agamanya. Khianat agamanya halal darah wala dia tak kafir ilmu. Dia sepakat pula dengan penjajah. Bolehlah. Kita hambak terbitlah buat Palestin ni. Hijrah sia ke dia. Sebab tu Syekh Azhar buat demonstrasi di Azhar, semua pesan. Mana? Bersabar, bertahan. Jangan keluar ke mana-mana. Duduk di Gaza. Walau syahid sekalipun. Hadiah besar daripada Tuhan. Kalau keluar, gini Netanyahu. Joget Netanyahu. Netanyahu tu joget. Pasal apa? Yes! Jaya. Kosong Gaza. Gaza terakhir. Kayak gitu. Habis dah. Keliling tu keliling habis. Daripada atas tu habis. Bahaya kat Israel belakang. Tinggal Gaza. Sebab tu saya tak setuju lah. Orang kata Hamas tu pengganah. Dia pengganah ni apabila negara ramai, damai, tentera, perang. Ayo, perang. Ayo, jihad. Ni, macam kita ni, aman kan? Damai. Tiba-tiba nak perang. Tu bapak pengganah. Allah Akbar. Serang, perang. Hancur Syria. Hancur Yaman. Hancur mana lagi? Iraq, Libya. Tu baru pengganah tu. Tu baru pengganah. Negara duk aman. Orang Islam mengetah dah. Walau zalim macam mana kita bukan duduk di zaman Umar bin Al-Khattab. Negara aman. Tiba-tiba ceramah. Serang, lawan. Lagi hancur. Tu baru pengganah. Tapi kalau di Palestin, tak boleh kita kata Hamas tu pengganah. Tak boleh. Pengganah pun dia jual untuk tanah air dia. Hilang dah tanah air dia dalam map location. Kayak gitu. Cuba kalau kita. Hilang nama Malaysia dalam map location. Lagu mana agak-agak? Tak panas, tak panas perut. Mana Malaysia tak ada. Ada lagi kokok gitu semenanjung tanah Melayu tu. Tapi bukan nama Malaysia dah. Nama cenconyeng leleng lolong kak lah gapah kau berapa tak kira lah. Lagu mana agak-agak? Biarlah lah gapah boleh gapah lah. Tak apa. Yang penting boleh. Berat kita tu. Mana kena tanya tu. Mu ni beranak lu Melayu dulu. Kau berapa dulu ni? Karena kita bila beranak Melayu mati Melayu. Tak boleh ubah dah bangsa ni. Tu lagu tu. Azhar dulu lah. Sakit aduh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah. Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على لا حول ولا حي على لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمد الوصلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف baik. Habis itu kemudiannya di Sayyidina Utsman bin Affan ni di zaman dia lah tercetusnya fitnah tadi dah. Bila jatuh cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari telaga dan dicari, sahabat-sahabat cari dah. Habis bala tentera masuk dalam lubang telaga tu cari tak jumpa hikmah apa Allah Taala buat wallahu alam. Kemudian daripada itulah berlaku berbagai fitnah di zaman Sayyidina Utsman bin Affan jadi pemerintah hingga dengan kesyahidan Sayyidina Utsman dibunuh oleh buah. Gitu dah. Baik. Jadi sebab tu tak belik lah kalau setara Muammar Gaddafi kena bunuh, nak setara Saddam Hussein pun nak digantung. Kerana apa? Pengganah-pengganah yang berebut kepimpinan, mengeluarkan orang panggil petua-petua halal darah dan sebagainya. Setara Sayyidina Utsman sahabat Nabi pun boleh-boleh saja untuk dihalalkan darahnya. Kerana riasah, kerana kepimpinan itu. Ini pahaman Khawarij ni sangat bahaya. Jadi sebab tu kalau negara sedang aman macam kita ni aman, ada gerbar, ada debar. Cepat-cepat lah Ustaz, takut meletup bom ke apa. Ada aman lah ni. Soal minyak tak turun-turun tu soal lain, untuk lain. Minyak tak turun, gapo beras naik, makanan telur tak ada tu kira lain tu. Aman dak ni. Aman dak? Aman. Tak ada kuasa gundah ke apa lah. Tak ada kuasa aknalin debat syahid lah kita lambat sangat ustaz ceramah. Ni. Lebuk letup bodom tak ada. Maka dalam negara hak aman gini kita tiba-tiba ceramah perang, jihad. Itu baru pengganah.
Kalau di Palestin tak ada pengganah. Pasal memang mereka Hamas ni berjuang untuk tanah air mereka, untuk kemerdekaan negara mereka. Itu. Maka kita wisokongnya lah. Hak label pengganah tu tengok pula air muka dia lagu mana. Tentu-tentu dah muka Netanyahu ni. Muka Netanyahu ni. Muka jahat. Dia lah bapak pengganahnya. Penjajah tu dah bapak pengganah. Gitu. Baik. Jadi walaupun negara-negara sekutu tu kita tengok satu tindakannya rasa macam nak marah, tapi sebenarnya ada hikmah. Macam tadilah. Mesir itu memang sekutu dengan mereka macam Saudi lah juganya. Tapi setakat ni tak dengar lagi lah Mesir pergi sailang mana-mana peluru pepandu Houthi ke ada sini. Tak ada lagi lah. Cuma memang dia tak buka sepadan supaya tak terjerat. Orang Palestin tu tak terjerat. Mana? Apabila mereka kosong Gaza, pakat masuk habis ke Mesir, habis sorok lah orang panggil Netanyahu-nya. Jadi kadang-kadang kita tu belak. Di satu sudut kita maki Abdul Fattah Al-Sisi, Presiden Mesir. Apa tak ada pergi kemanusiaan ni? Tak buka sepadan sia ke orang Palestin. Satu sisi. Satu sisi yang lain pula kita kita tak terfikir pula. Kalau dia buka jadi lagu mana? Itu perkara-perkara yang kita kena beringat-beringat. Orang yang mengucap kalimah syahadat, orang yang ada iman dalam hati dia, pasti dia tidak akan orang panggil rela dengan semudah-mudahnya untuk membiarkan orang Islam ni dihancurkan oleh puak Zionis. Tapi kalau tindak tanduk dia tu nampak seperti kasar ni. Pasti itu kita kena husnuzon dulu. Barangkali itu ada orang panggil sebab-sebab. Memang ada sebab-sebab. Bahkan kalau kita pergi mesyuarat pula, di becek pula, macam mana nak ambil rakyat Palestin ni di Gaza ni supaya keluar daripada Gaza. Itu bahkan lebih bahaya. Sebab tu ulama-ulama Azhar antara lain Syekh Usamah Said Al-Azhari, tengok dalam video dia, isbiru. Kalian tu hendaklah bersabar. Rakyat Palestin, orang Gaza, duduk di sana. Walau terpaksa mati syahid kalau biar, jangan keluar. Supaya tidak masuk di dalam jerat puak Yahudi Zionis. Israel ini. Baik. Habis itu. Maka selepas daripada Sayyidina Uthman bin Affan, maka Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Sayyiduna Ali. Sayyidina Ali ini Al-Qurasyi dan dia Bani Hashim. Sayyidina Ali bin Abi Talib, Al-Hashimi Al-Qurasyi. Kunyahnya Abul Hasan. Bapa bagi Hasan. Dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah ni maklumlah sepupu Nabi SAW dan menantu Nabi dengan berkahwin anak yang paling Nabi SAW cintai sekali, iaitu Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah SAW. Itu dah. Bahkan katanya dalam hadis sebut Fatimah tu bid'atun minni. Fatimah tu ialah belahan daripada diriku. Siapa yang menyakiti Fatimah, maka dia menyakiti aku. Maka siapa yang menyakiti aku, dia menempuh murka daripada Allah Ta'ala. Dan siapa menempuh murka daripada Allah, maka dakhalan nara, masuk ia dalam neraka. Dah habis. Itu dah. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib ni, zaman khalifah dia jadi khalifahnya tak lama mana juga, 4 tahun 9 bulan 7 hari. 4 tahun 9 bulan 7 hari. Tak serupa Sayyidina Uthman tadi. Tapi zaman Sayyidina Ali inilah zaman yang paling teruk sekali fitnah berlaku. Berapa kali perang saudara. Antara lain perang apa dia panggil? Perang Jamal. Perang Jamal ni perang dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri.
Perang dengan Ummul Mukminin sendiri. Tu. Abdullah bin Zubair bin Awam duduk sebelah dengan Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Lagi peperangan Siffin. Peperangan Siffin ni peperangan saudara juga, iaitu perang dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Muawiyah ni sahabat Nabi juga, katibul wahyi, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bapak dia Abu Sufyan tu dulunya kepala pengat lawan Rasulullah SAW. Kemudiannya masuk Islam di masa nak dekat Fathil Makkah tu. Masuk Islam dia, Abu Sufyan. Tu dah. Baik. Kenapa tu Sayyidina Muawiyah ni dia tidak mahu bai'ah Ali sebagai khalifah ni? Karena ketika tu Muawiyah ni dia tuntut bela terhadap kematian waris dia, sepupu dia, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan. Tutup bela dia, supaya cari balik siapa pembunuh-pembunuh. Yang mana pembunuh-pembunuh tu tak boleh nak tahulah dari mana. Bahkan termasuk daripada mereka yang bai'ah juga pada Sayyidina Ali. Cepat-cepat bai'ah Sayyidina Ali jadi khalifah. Zaman gawat huru-hara. Jadi bagaimana nak seruh orang tak tahu di mana, siapa dia buat, siapa dia hak melaku, tak tahu siapa. Jadi Muawiyah ni tak usah bai'ah dia. Hingga berlaku perang Siffin. Perang Siffin tu berapa ribu sahabat mati. Antara lain hak meninggal juga dalam perang Siffin ialah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni wafat, syahid dia dalam peperangan saudara, peperangan Siffin. Tapi dia duduk di sebelah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Duduk sebelah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan di zaman Sayyidina Muawiyah dan zaman Sayyidina Ali lah lahir puak Khawarij ni. Puak Khawarij ni lahir ketika mana berlaku orang panggil tahkim. Mana perjanjian damai antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali. Duduk perang saudara apa bila nak sudah, akhirnya hantar delegasi. Delegasi sebelah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyiduna Abu Musa al-Asy'ari. Orang betul, sterik lu, orang berjuru. Tak pandai selok-belok, muslihat, tipu daya dan sebagainya, politik, siasah ni tak pandai. Sebelah helik Sayyidina Muawiyah ni pula nyata Abdullah bin Amr al-As kalau tak silap. Cuba tengok cek balik. Ni memang sedap dah bahagia putar. Tu dia pandai politik. Akhirnya merugikan kepada sebelah pihak Sayyidina Ali. Tahkim tersebut. Sehingga pecah pula lah orang panggil daripada kelompok Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali ni, jadilah puak Khawarij. Puak Khawarij. Puak Khawarij ni dia tak gantung Quran di tombok. Dia gantung di kepala tombok Al-Quranul Karim. Kemudian dengan slogan la hukma illa lillah, tidak ada hukum, tidak ada yang boleh buat keputusan melainkan bagi Allah Ta'ala saja. Siapa yang berhukum dengan hukum musyawarah, berbicara, berjemuk kira, ini semua ni orang yang tolak hukum Allah Ta'ala. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tolak hukum Tuhan kafir dah. Maka siapa kafir tu? Ali kafir, Muawiyah kafir, Abu Musa al-Asy'ari pun kafir. Abdullah bin Amr bin al-As pun kafir. Semua sahabat ni kafir bila lagi. Dihantar pembunuh-pembunuh upah untuk bunuh 4 orang sahabat ni. Tengok Khawarij. Yang memang Khawarij ni dah. Tapi dulu tak ada dah. Padahalnya tak termasuk di ranah tu. Tak termasuk di dalam, kena cari dalam Quran. Tak gitu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Yang masuk dalam ranah hadis tu. Engkau tu lebih mengetahui dengan urusan dunia kalian. Kayak gitu. Macam kita buat undang-undang rumah tangga. Kita buat undang-undang rumah tangga, kita buat undang-undang anak-anak wajib kena balik sebelum maghrib. Kalau ada apa-apa kerja malam pun tak boleh balik lewat malam. Belum pukul 10.30 kena sampai dah rumah. Ada dalam Quran hadis tak tanya? Kalau Quran ayat apa, juzuk apa? Kalau hadis riwayat siapa? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ada tak? Ada. Kalau anak kita tu ada pemikiran Khawarij, siap dia buat demonstrasi depan rumah.
Bapak saya telah tahu. Nah, ambil undang-undang di mana ni? Tak boleh balik. Ha? Lewat-lewat malam ni. Adalah Quran tak? Adalah hadis tak? Ha. Siap kita. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ha, siap. Ha, macam kita buat persatuan apa? Persatuan penduduk ke. Nah, AJK Surang ni kan ada persatuan ke? AJK Surang kan ada NGO pertubuhan ke apa? Itu ada undang-undang kan? Undang-undangnya kena mesyuarat agung. Berapa tahun sekali buat pemilihan baru. Tiap-tiap tahun ada audit. Quran mana, hadis mana, riwayat siapa. Sahih ada. Nanya ada tak? Buat mesyuarat agung. Minta pembentangan audit ni apa? Keuangan. Mana dalam Quran suruh audit? Manalah hadis? Ada? Siap kita. Nah, wak pemilihan kita kena wak pemilihan baru nah pengurusi hak ni semua kat nyanyo lah. Tukar hak lain lah pulaknya. Nanti ni. Ada dalam Quran hadis. Berapa tahun sekali wak pemilihan baru? Ada? Itu semua tu tidak termasuk dalam bab Quran hadis. Ia masuk dalam antum a'lamu bi umuri dunyakum ataupun al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam tu di atas syarat-syarat yang dia janji sesama dia. Atau sesama muka dia pun tak apa. Janji jangan menghalang benda yang haram, jangan mengharaikan benda yang halal. Itu adalah hadis bu. Jadi sebab tu kita buat negara ke, buat undang-undang rumah tangga ke, buat undang-undang persatuan, pertubuhan, parti ke apa. Tak ada dalam Quran hadis lah ke tu. Ada dalam Quran hadis? Tak ada. Nah, tapi tak apa. Quran hadis dia membenar. Itulah gitu dah. Jadi bukan senipis tu pihak Quran hadis. Nah, jadi khawarij tidak? Nyahala darah sahabat-sahabat. Kau hatta tapi hak berjaya syahidnya ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu sama juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah dibunuh ketika mana semaya juga. Pada bulan Ramadan, 17 Ramadan. Di bulan Ramadan. Dibunuh oleh seorang tok lebah namanya Abdurrahman bin Muljam atau Muljim, boleh baca dua. Abdurrahman ibnu Muljam boleh baca atau Abdurrahman ibnu Muljim boleh. Abdurrahman bin Muljam ni tok lebah ni. Setara mana tok lebah di zaman Sayyidina Umar, dia tu salah seorang orang yang dihantar oleh Umar bin Al-Khattab ke Mesir untuk jadi tok guru Quran. Tu qari, hafiz. Abid. Siang hari puasa sepanjang hari, malam qiyamul lail sepanjang malam. Betul sungguh Nabi ayat, la tahqiru salatakum min salatihim wala siyamakum min siyamihim. Tidak dapat mengalahlah oleh puasa kalian akan puasa mereka daripada puasa mereka. Semaya kalian, baca Al-Quran kalian tak dapat mengalahkan. Kerana mereka ni orang semangat agama. Kuat, semangat sungguh. Orang cinta pada agama. Cinta pada Islam. Tapi lari stesen sikit sini. Lari dekat ni. Otak dia tu sipu sikit. Terlalu semangat sangat sampai sahabat-sahabat pun dihalalkan dah. Sahabat ni semua tolak hukum Tuhan berlaku. Ya kira hukum-hukum manusia ni duk jemuk kira, duk mesyuarat, duk buat syarat-syarat ni. Syarat awak berapa syarat? Saya ni syarat-syarat kami. Ni berapa syarat-syarat kalian? Mari tengok. Orang panggil bertukar, orang panggil apa? Syarat-syarat untuk berdamai. Mana dalam Quran syarat-syarat tu? Bermakna la hukma illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Bermakna Sayyidina Ali kafir, Sayyidina Muawiyah kafir, Abu Musa Al-Asy'ari kafir, Abdullah bin Amr bin Al-As pun kafir, semua kafir. Siapa Islam dia? Maka sebab tu Khawarij antara pegangnya dia, iman tu ialah 3 juzuk komponen. Mana? Tasdiqu fil janan wa iqraru bil lisan wa a'malu bil arkan. 3 ni kena ada berlaku. Ternapi salah satu kafir lalu. Membenar dengan hati, mengucap dengan lidah dan beramal dengan anggota. Semaya wajib tutup aurat. Kalau dia tak semaya, kafir. Kalau tutup aurat, kafir. Itu Khawarij itu.
Kalau Mu'tazilah gitu juga, mana? Iman tu mesti tiga-tiga tadi. 3 komponen kena cukup. Mana? Tasdiqu fil janan wa iqraru bil arkan, wa iqraru bil lisan wa a'malu bil arkan. Kena cukup. Tapi kalau ternafi salah satu, jadi pening, confuse dalam Mu'tazilah. Mana? Nak kata Islam pun, nak kata mukmin pun tak, nak kata kafir pun tak. Tu kalau Mu'tazilah. Mu'tazilah ni iman tu kena ada 3 belakang. Tapi kalau nafi salah satu, tak ada salah satu, jadi mukmin ke tak? Dia kata nak kata mukmin pun tak, nak kata kafir pun tak. Pasal nak kata mukmin tu tak sebab tak cukup komponen. Nak kata kafir pun tak sebab ada lagi 2. Tu kalau Mu'tazilah, you confuse, dia bengok dah. Mari Khawarij tak seduk bengok lah Mu'tazilah, we kafir lalu senang. Tu Khawarij. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah dah, wa fussiral imanu bit tasdiqi wal khulfu fihi wal nutqu fihi khulfu bit tahqiqi. Itu kalau Ahli Sunnah wal Jamaah. Mana ditafsirkan iman tu oleh ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah ialah semata-mata tasdiqu fil janan. Benar dalam hati. Tu je iman. Iman ni terima dalam hati. Mana tasdiqu fil janan? Tasdiqu fil qalbi, aizan wal qabul fil qalbi bima jaa bihin nabi ma ulima minad dini bid darurati. Mana hati itu setuju terima dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi SAW daripada perkara hukum hakam agama yang diketahui dengan secara pasti mudahnya, mukminlah gitu. Ada wal khulf wa nutqu fihi, menutur dengan lidah tu, iqraru bil lisan tu, ada khilaf di kalangan ulama. Qaul yang rajih kata menutur dengan kalimah 2 kalimah syahadat syartun li sihhati ijra'i ahkamil islamiyah fid dunya. Nutur 2 kalimah syahadat ni sebagai syarat nak mengesahkan boleh diperlaksanakan hukum yang bangsa Islam di dunia. Jadi sebab tu kalau acong ceng long teng long asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, Islam lah dia. Tak wajib dah kita nak cek dia tu macam mana email dia ni, dalam hati awak macam mana. Hati bukan urusan kita. Maka bila yang mengucap kat dia Islam. Mana? Sahlah orang panggil berurusan dengan urusan secara Islam. Mana? Katanakuhi seperti boleh bernikah kahwin dengan dia. Tu wat tawarusi seperti boleh berwaris pusaka dengan dia. Wal ma'mum atau was salati khalfihi, boleh jadi makmum dia kalau dia imam, atau was salati alaihi, atau kalau yang mati kita boleh mayat jenazah dia. Wad dafni fi maqabiril Islam muslimin, dan didanai di perkuburan Islam, bolehlah sebab dia mengucap 2 kalimah syahadat. Jadi mengucap tu syaratun li sihhati ijra'i ahkamil islamiyah fid dunya faqat. Tu ya. Lepas tu kalau beramal wal a'malu bil arkan wal jawarih ni, beramal dengan tubuh badan anggota ni syaratun li kamalil iman, syarat untuk sempurna iman. Itu baru Ahli Sunnah wal Jamaah dah. Sebab saya pernah dengar orang duduk ceramah. Tuan-tuan, puan-puan, iman ni ialah tasdiqu fil janan, jinan syurga. Nanti fil janan wa iqraru bil lisan wa a'malu bil arkan. Iman ni kena teripung 3 ni. Benar dalam hati, ikrar dengan lidah, beramal dengan anggota. Jawabnya ya, iman di sisi Mu'tazilah dan Khawarij. Ya gitu sungguh. Tapi kalau di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, al-iman huwa tasdiqu fil qalbi faqat. Benarlah hati. Gitu. Habis. Maka sebab tu kalau di sisi puak Khawarij, kalau orang tu dia buat hijau dosa, maka dia hukum kafir. Maka bila dia mati, kafir dia, kekal dalam neraka. Masuk neraka tu bighairi hisab. Gitu. Kita dah. Orang Islam, orang mukmin kita hak buat maksiat, kalau mati tak sempat taubat, kita serah pada Allah urusan tu. Tu Ahli Sunnah sentiasa tawassut. Man mata walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Siapa yang mati di kalangan orang Islam tapi tak sempat nak taubat daripada dosanya. Tutup aurat, free hair. Duduk tengah makan nasi ni. Orang tanya bila nak makan tudung, bila nak tutup aurat. Nanti lagi tak muda lagi. Nak makan lekak tu lagi mati situ. Tak ada nak pakai tudung, tak ada nak tutup aurat. Lagu mana hukum? Kalau Mu'tazilah, orang ni tak boleh nak hukum, confuse. Duduk di tengah-tengah. Manzilatun baina manzilataini. Duduk tengah-tengah pasal nak kata kafir pun tak. Sebab
Sebab kalau tanya pakai tutup aurat ni apa hukum? Wajib. Ada tasdik itu. Tapi tak ada amal bil arkan. Tapi tak pakai tutup, nak free hair. Nah, nak pakai ketat-ketat, nak nampak kopek, nampak jubur berapa tu. Nah, apa lagu mana dia? Kalau di sisi Mu'tazilah, dia ni neraka pun tak, syurga pun tak, diseksa di tengah-tengah dia kata. Manzilatun baina manzilataini. Ada satu negeri duduk tengah di antara syurga dan neraka. Kalau tanya Khawarij lagu mana dia ni? Oh, ni kafir lah Allah lah. Ni masuk mengaku kekal, tak ada apa-apa, selesai masalah. Terus duduk mani-mani gapo lah. Lepas-lepas jarak Cina cukup. Tu Khawarij. Nah? Tapi kalau tanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ni lagu mana? Baru ya dakwah dia. Baru tazkir dia. Baru nasihat dia. Bila nak makan tudung ni? Kita muda lagi kan ni, kopek fal lagi kan ni. Nanti dia keduk gapo kita bakar lah tudung nyak lekat lekan mati situ. Tak ada apa-apa dah dia ni. Apa? Fa amruhu mufawwadu li rabbih. Urusannya kita serah pada Allah, nahnu nahkumu bizawahir. Belek IC tengok. Maklah ni nak cek Islam ni bukan di muka dah. Bukan di rupa dah. Nah, kena cek di IC. Buka IC. Oh, limuh namanya Islam. Nahnu nahkum bizawahir. Uruhnya tajhizil mayat cakap Islam. Mandi, kapeh, semaya, tanah di perkuburan Islam, doa Allahumma ighfirlah. Nah, urusan dia syurga neraka serah pada Allah. Kita tak boleh nak putus pasal apa? Kalau Tuhan nak neraka ke dia pun boleh, pasal Tuhan berjanji. Kalau Tuhan nak apung pun boleh, pasal Tuhan berjanji juga nak apung selain daripada dosa kufur, dosa syirik. Macam gitu. Tak usah kita jadi Tuhan pula. Ada lagu tu dah. Payah orang nak faham tu. Nah, kali ya korang makan kismis dengan vitamin C, payah. Dia baca denguk lah, payah. Neraka terus lah Ustaz sebenarnya. Nah, nak tahu tengok di TikTok saya ramai tu. Kalau tak makan kismis. Makan kismis pun belah dua. Lepas tu jadi benuk gitu mau, payah nak faham. Habis itu, atas tartib khilafah mereka itu, atas susunan, tartib mana susunan, mana kelebihan para sahabat ni mengikut susunan khilafah. Jadi pengganti Rasulullah itu mana khilafah? Pengganti Rasulullah, mereka itu siapa? Mereka itu Pak tadi itulah. Habis itu, itu dah. Jadi bersalah dengan puak Zaidiyah. Kalau Syiah Zaidiyah ni, dia tak kafirkan sahabat. Tapi dia mentafdilkan Ali. Jadi di sisi merekanya, hak paling lebih afdal sekali di kalangan sahabat siapa? Ali. Kemudian baru sahabat-sahabat lain. Kita tak. Kita Abu Bakar dulu. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian baru Ali. Mengikut susunan khilafah. Mengikut susunan jadi pengganti Rasulullah. Mereka itu sahabat lagi. Itu lagu tu dah. Habis situ. Kemudian kita sambung semula pula. Maka kemudian daripada 4 tu 6 orang yang mencukupi 10 orang. Jadi 4 ni masuk dah daripada 10 tu. Dia panggil sahabat al-mubasysyaruna bil jannah. Itu dah. Sahabat al-mubasysyaruna bil jannah ni hadis diriwayat oleh Abdurrahman bin Auf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut hidup lagi, tapi bukan 10 orang ni saja. Sebenarnya ramai lagi sahabat hak dijamin oleh Nabi syurga. Tapi sebab apa sahu al-mubasysyaruna bil jannah? Sebab hak ni hak paling banyak sekali nak Rasulullah sebut. Padahalnya ada je Rasulullah sebut. Hasan wal Husain sayyidah syababi ahli jannah. Kayak gitu. Hasan dan Husain cucuku ni ialah sayyidah syababi ahli jannah. Ketua kedua-duanya bagi pemuda-pemuda dalam syurga. Faham mana hak tua dalam syurga ada tak? Nak nanya ada tak dalam syurga hak tua? Orang tua ke minta dengan Rasulullah tolonglah doa kau makcik masuk syurga. Rasulullah kata tak ada hak tua-tua makcik dalam syurga, semua muda belaka. Berdiri selok makcik tu dah sini. Kena gorak Rasul. Ada ke orang tua dalam syurga? Tak ada, semua muda-muda belaka. Semua gagah. Muda pakai gagah pula Kalau muda perempuan ni tak jadi sakit perut lah. Jaki kumel lah, kecing lah, duk bulan alik jambe, sakit pinggang, sakit habis kalau perut gapo. Umur baru 34 tu telah obat para orang tua umur 60 dah. Macam-macam obat ada. Asid urik lah, macam-macam penyakit ada kat sini. Jadi, naknya hak muda gagah. Tu semua penduduk syurga.
Lepas tu Rasulullah kata penghulu bagi pemuda dalam syurga siapa? Hasan dan Husain. Tidak jamin syurga tu. Jamin syurga. Ummahatul Mukminin. Ada hadis-hadis jamin syurga. Tapi disebut 2 orang dalam satu hadis, 1 orang dalam satu hadis. Hak ni dak 10 tu. Jadi sahur dengan 10 al-mubasysyaruna bil jannah. Wallahu a'lam. Sambung semula pula lah. Wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya qahhar ya qahhar ya jabbar ya jabbar ya jabbar ya muntaqim ya muntaqim ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma alayka bil yahud wa man nasarahum wa man walahum. Allahumma alayka bil yahud wa man nasarahum wa man walahum. Allahumma alayka bil yahud wa man nasarahum wa man walahum. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin wal mustada'afin fi Palestin khususan fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli ardil Islam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.